Ada masalah tak? Okey, kalau aktiviti 1A, okey, dia mesti bermula dengan menulis persamaan kimia seimbang. Kalau persamaan kimia tak seimbang, okey, jadi dia akan membawa kepada yang lain-lainnya akan jadi salah. Jadi setiap kali menulis persamaan kimia, kita kena make sure dia adalah seimbang. Okey, dan saya haraplah, okey, daripada penerangan yang lepas, harapnya pelajar boleh jawablah daripada persamaan tersebut, boleh nyatakan apa, tindak balas yang berlaku. So kalau untuk aktiviti yang saya minta jawab tempoh hari, bila nama tindak balas yang berlaku, dia lebih kepada sama ada kalau bukan pengoksidaan, penurunan. Jadi dua tindak balas tersebutlah. Okey, dua tindak balas tersebut. Jadi aktiviti 1A, aktiviti 1B dan juga aktiviti 1C kalau tak silap. Aktiviti 1C yang mana mengira nombor pengoksidaan bagi unsur-unsur yang bergaris. Ada masalah tak yang tu? Aktiviti 1C. Kau tak jawab pun lagi. Sebenarnya sepi. Okey, saya tanya last lah sebelum kita mulakan dengan tajuk yang nak fokus hari ni. Liana, 1C jawab tak? Tak. Tak jawab. Sebab tu dia tak ada masalah. Memang kalau tak jawab memang tak ada masalah. Lokman? Tak. Tak juga. Agak-agaknya bila nak jawab tu? Lepas habis tarawih bulan Ramadan nanti kah macam mana kah? Nak tunggu bulan Ramadan ke apa kah? Okay, ingatlah kalau pelajar untuk apa-apa tugasan ke, kerja sekolah ataupun dalam kehidupan seharian ke, kalau kita macam menangguh-nangguh sesuatu urusan, tugasan, tanggungjawab, okey, dia akan jadi sangkut-sangkut nanti masa ke depan. Okey, jadi kalau kita boleh buat dengan segera. Okey, boleh lah. Okey, saya nak teruskan untuk hari ni lah. Okey, untuk hari ni sebenarnya kalau ikut dari sudut subtopik untuk tindak balas pengoksidaan dan juga penurunan, okey, kalau ikutkan dah settle dah pun. Okey. Tetapi hari ini saya lebih nak bincang kepada tajuk-tajuk ataupun perkara-perkara yang selalu ditanya dalam peperiksaan yang berkaitan dengan pengoksidaan dan penurunan tu. Okey, jadi yang pertama ni yang pertama berkenaan pemindahan elektron. Sorry. Okey, berkenaan pemindahan elektron. Ini yang pertama yang nak bincang hari ni. Okey. Sebab kalau dari segi pemindahan elektron, apabila dia bagi contoh, dia jadi macam adalah nampak susah sikit. Okey, yang gambar rajah ni adalah yang di muka surat 7 buku teks aktiviti makmal. Okey, yang ni dia nak membuktikan. Sebenarnya dalam tindak balas ni nak membuktikan pergerakan elektron. Dan apabila elektron bergerak, akan ada bahan yang mengalami pengoksidaan, bahan yang mengalami penurunan. Daripada kita belajar tempoh hari, pengoksidaan dengan kaitan pemindahan elektron. Pengoksidaan adalah apabila dia keluar elektron, dia buang elektron. Okay? Dan yang mana penurunan adalah bila dia terima elektron. Okey, apabila ada gambar rajah macam ni, sebab dia yang ni dia adalah lebih kepada sel kimia. Yang baru masuk. Jadi kalau saya tersangkut, terberhenti tu, okey, awak fahamlah. Okey, ada pelajar yang baru masuk kena admit. Okey. Kalau awak guna akaun MOE, awak klik join, dia tak ada masalah, dia akan terus masuk. Kalau guna akaun lain lah, saya kena admit. Okey, maksudnya di bahagian elektrod kabel ni yang belah kiri ke belah kanan, satu belahnya mesti akan lepas elektron, satu belah lagi sama ada X atau Y akan terima elektron. Jadi antara soalan yang dia minta kat sini adalah dia akan minta tanda arah aliran elektron. Nak pergi ke mana elektron tu? Okey, siapa yang lepas, siapa yang terima. Jadi kalau kita nak tanda, kita akan tanda atas wire ni lah. Okay. Galvanometer ni hanya sebagai penunjuk atau indikator
Jika jarum galvanometer bergerak, maksudnya ada elektrik. Elektrik adalah elektron yang bergerak. Okey. Jadi kat sini kita kena analisis gambar rajah ni, kita nak tahu siapa yang buang elektron, siapa yang terima elektron. Jadi kita kena tengok kepada bahan. Okay. Di dalam larutan ferrum 2 sulfat, okey. Ferrum 2 sulfat, dalam tu dia ada ion ferrum 2 positif dan juga ion sulfat. Tetapi yang akan mengalami sama ada terima atau buang elektron adalah Fe2 positif. Okey. Kalau kita ingat balik yang belajar masa tingkatan 4, ion ferrum dia ada dua jenis cas, iaitu ferrum 2 positif, yang kedua dia ada ferrum 3 positif. Okey. Jadi maksudnya dekat sini insya-Allah ferrum 2 positif, sebab yang dah diberi kat sini ferrum 2 positif, maka dia akan bertukar menjadi ferrum 3 positif. Masalahnya dia ni terima elektron ataupun buang elektron. Jadi ini persamaan yang berlaku di sebelah terminal X. Agak-agak awak ataupun siapa yang nak jawab, ferrum 2 positif untuk nak dapat ferrum 3 positif, dia kena buang ataupun dia kena ambil elektron. Ada orang nak respon? Tak ada? Okey, kita kena ingat konsep macam ni. Okey, seolah-olah kat sini elektron, okey, ni elektron, cas bagi elektron adalah negatif 1. Tu kena ingat. Cas bagi elektron adalah negatif 1. Dekat sini di sebelah kiri ferrum 2 positif, nombor pengoksidaan dia adalah positif 2. Macam mana positif 2 nak bagi jadi sama dengan ferrum yang belah kanan, iaitu positif 3. Kat mana kita patut letak elektron? Ataupun kat mana kita patut letak tolak 1 supaya nombor pengoksidaan di sebelah kiri dengan di sebelah kanan ni jadi sama? Kat mana rasanya? Ini adalah simple matematik lah. Positif 2 nak tolak 1 atau positif 3 nak tolak 1 supaya sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Okey? Katakanlah kita letak elektron tu di sebelah kiri. Maksudnya seolah-olah kita tambah elektron ni di sebelah kiri. Maksudnya dia terima elektron. Dia terima elektron ataupun dia tolak 1. Sebab elektron duduk belah kiri persamaan ni, anak panah ni. Jadi seolah-olah dia tolak 1. Betul tak? Positif 2 tolak 1 positif 3. Betul tak? Senyap sunyi, tak ada suara. Positif 2 tolak 1 jadi positif 3. So, salah. Okey? So, salah. Tak boleh letak dekat situ. Kita kena tukar. Okey? Kita kena tukar kat mana? Kita kena letak elektronnya dekat belakang, iaitu tambah elektron dekat belakang, ataupun kita seolah-olah tolak 1 ni dekat belakang. Barulah dapat sama. Yang di sebelah kiri ni positif 2, di sebelah kanan ni positif 3 tolak 1 sama dengan 2 nah. Positif 3 tolak 1 sama dengan positif 2. Okey, jadi bermaksud kat sini sebenarnya ferrum 2 positif. Okey, ingat nah, bila elektron duduk sebelah anak panah, di sebelah sana anak panah belah kanan, ini maksudnya ferrum 3 plus dengan elektron ni adalah hasil. Hasil maksudnya adalah yang dibebaskan. Okey ya. Jadi ferrum 3 plus dia akan masuk dalam elektrolit, dia duduk dalam larutan lah, tak ada masalah. Untuk elektron pula, apabila dia dibebaskan, dia yang bergerak ikut wire. Jadi kalau diminta soalan, tandakan arah aliran elektron,
Maksudnya dia bergerak daripada elektrod X. Kalau orang tanya, kenapa keluar dari elektrod X? Sebab di elektrod X, di sebelah X, ada ferrum 2 positif. Dia akan bertukar jadi ferrum 3 positif dengan membebaskan elektron. Ni elektron dibebaskan. Okey. Jadi sekarang ni kita tengok pula di belah kanan, sebelah Y. Okey, saya letak color hijau pula. Di sebelah Y. Okey nah, kita ambil yang sebelah Y ni. Okey. Jadi kat sebelah Y ni, dia mestilah ada suatu bahan yang akan terima elektron yang datang tu. Jadi dekat sini, dalam larutan yang ada ni, okay, dia larutan ni dia agak macam sukar sikit. Sebab tu saya ajak hari ni untuk gunakan bahan ni untuk dibincangkan. Kalium manganat 7 berasid. KMnO4. Ni formula dia. Okay. Awak pernah jumpa ke tak pernah jumpa ke? Hari ni dah tengok dan kena ingat. Ini formula kalium manganat 7 berasid. Kalium manganat. Ni kalium MnO4, ini manganat. Okey? Dan untuk pengetahuan, ia adalah kombinasi antara ion kalium dan juga kombinasi dia bersama ion MnO4. Siapa tahu apakah cas untuk manganat? Siapa tahu apakah cas untuk manganat? Tengok formula, bila kalium campur dengan manganat, dia dapat nisbah dia 1-1 walaupun tak tulis nombor nah. Kalium ada 1 saja. Jadi bermaksud kalium ni dia hantar ion dia, nombor cas dia kepada manganat. Manganat hantar cas dia kepada kalium. 1-1. Bermaksud manganat di sini adalah bercas negatif 1. Okey nah. Satu lagi adalah kita dapat info kat sini. Apabila dia tulis kalium manganat 7. Manganat 7. Apa maksud? Bermaksud di sini mangan ini adalah bercas 7 positif. Yang ini awak kena tahu, kena ingat dan hafal. Mangan ada 2 cas, iaitu 1 7 positif. Dan bila dia dah 7 positif, dia akan tukar menjadi mangan 2 positif. Okey. Dari 7 jadi 2. Kalau dia bagi dekat tindak balas, dia bagi mangan 2 dulu. So dia akan jadi mangan 7. Sama juga dengan ferrum yang kat sebelah sini tadi. Ferrum 2. Sebab dia dah bagi ferrum 2 dulu, jadi dia akan jadi ferrum 3. Kalau dalam tindak balas dia bagi ferrum 3, nanti dia akan jadi ferrum 2. Dia akan tertukar-tukar macam tu. Jadi sama konsep dengan yang di sebelah X tadi, untuk sebelah Y ni. Okay. Mangan 7 nak jadi mangan 2. Ni nasib baiklah. Saya dah terangkan tadi dekat sebelah X, dia bebaskan elektron. Maksudnya dekat sebelah Y, dia akan terima elektron. Jadi kalau kita tulis balik dekat sini, seolah-olahnya mangan 17 terima elektron untuk jadi mangan 12. Cuma kerja kita mengimbangkan dia. Nak tambah berapa elektron? Sebab tadi tambah 2 nak bagi sama dengan tambah 3 tolak 1 jadi tambah 2, kiri kanan sama tambah 2. Dekat sini dia kena terima berapa elektron supaya jadi 2 positif. Maksudnya kat sini positif 7 kena tolak berapa supaya dia jadi positif 2. Okey, kalau saya tanya tunggu jawapan. Memang habis masa ya. Jadi saya tulis siap-siap. Tambah 7 tolak 5. Jadi tambah 2. Jadi kat sini kita kena letak 5 elektron. Nampak tak? Di sebelah X dia bebaskan elektron. Di sebelah Y dia terima elektron.
Okey nah, dia terima elektron. Okey, boleh tak tu? Boleh tak tu? Boleh tak? Okey. Seterusnya, okey. Untuk yang simple, just nak bagi faham. Okey. Di mana pengoksidaan dan penurunan berlaku pemindahan elektron. Jadi kalau soalan tanya, di manakah berlakunya pengoksidaan tempat buang elektron tadi, iaitu di bahagian X. Ini pengoksidaan. Penurunan berlaku di mana? Di bahagian Y, iaitu dia menerima elektron. Kalau soalan tanya, bahan mana mengalami pengoksidaan, sama ada awak sebut ion ferrum 2 ataupun awak terus sebut nama penuh bahan yang digunakan di awal ni, larutan ferrum 2 sulfat, boleh. Okey, kalau dia tanya bahan mana yang mengalami penurunan, awak boleh sebut, guna pen lain pula. Awak boleh sebut iaitu mangan 7 positif yang mengalami penurunan. Ataupun kalau awak tak confident sebab dia dah bagi nama penuh ni, awak ambil yang nama penuh ni. Larutan kalium manganat 7 yang mengalami penurunan. Okey. Kalau awak dah jawab yang ejen-ejen yang saya dah bagi video kelas yang lepas, soalan tanya, siapakah ejen pengoksidaan? Ejen pengoksidaan adalah bahan yang mengalami penurunan. Maksudnya, ejen pengoksidaan ni dengan bahan yang mengalami penurunan adalah bahan sama. Ejen pengoksidaan. Untuk bahan yang mengalami pengoksidaan, dia juga adalah ejen penurunan. Okey, ejen penurunan. Okey. Seterusnya, kita tengok slide yang kedua. Masih lagi di bawah tajuk yang sama, cuma kali ni saya nak tunjukkan yang berlaku kepada ion manganat yang sebenarnya. Ini dipanggil setengah persamaan yang sebenar. Tadi saya explain yang mana nak ambil, yang mana nak lepas elektron. Ini dipanggil setengah persamaan. Okey, katakanlah kalau awak tengok yang ni memang agak susah sikit. Okey. Kalau susah yang ni, awak buat je yang tadi, iaitu mangan 17 tambah 5 elektron. Menghasilkan 2 mangan menghasilkan mangan 2 positif. Tapi yang ni harapnya dia terima. Tapi kalau ikut yang sebenarnya, cara penulisannya adalah macam ni. Okey, daripada ion manganat tu, okey. Saya guna pen lain. Daripada ion manganat tu, daripada ion manganat yang bercas negatif 1 tadi, di awal saya sebut tadi, okey. Sebenarnya kalau nak buat, kenapa ada H kat sini? Sebab larutan tadi adalah berasid. Sebab itu ada kehadiran ion H. Ingat lagi takrifan asid, bahan yang mengion dalam air dan menghasilkan ion hidrogen. Datang dari mana elektron? Elektron sebab dia mengalami penurunan. Yang kita faham tadi, mengalami penurunan maksudnya dia terima elektron. Okey? Dan dia menghasilkan apa? Mangan 7. Dekat manganat yang ion ni, dalam ni sebenarnya mangan yang ada dalam ni adalah mangan 7+. Habis tu kenapa tiba-tiba jadi negatif 1? Ni yang saya suruh kira. Saya suruh jawab aktiviti 1C ni. Ada yang tak jawab begini. Macam mana nak tahu kenapa mangan ni 7 positif? Saya tunjuk sikit kat sini. Untuk nombor pengoksidaan mangan, katakanlah mangan, nombor pengoksidaan dia, kita tambah dengan nombor pengoksidaan O. Ada berapa O dalam sebatian ni? Ada 4. Saya dah sebut tempoh hari.
Nombor pengoksidaan O bila dia dah jadi sebatian, dia tetap iaitu negatif 2. Okey. Dan sama dengan jumlah cas yang ada dekat ion tersebut iaitu negatif 1. Ni ha. Okey. Saya ambil color ni. Okey, ni ha, negatif 1 ni. Okey, negatif 1 ni. Okey, ni yang jadi jumlah cas ion ni adalah negatif 1. Jadi, mangan tolak 8, 4 darab negatif 2 sama dengan tolak 1. Mangan, nombor pengoksidaan bagi mangan sama dengan tolak 1 tambah 8 sama dengan tambah 7. Tu yang kita dapat. Mangan dekat dalam ion ni ialah 7 positif cas dia. Okey, itu yang kita dapat sedemikian. Okey. Jadi seterusnya, mangan macam saya cakap tadi, daripada mangan 7, dia akan jadi mangan 2 positif. Okey, mangan 2 positif. Kemudian O yang ada dengan mangan ni, dia akan combine dengan H. H bila combine dengan O, tak ada benda lain yang akan terhasil, iaitu dia akan dapat H2O, air. Okey, itu yang dapat persamaan seperti di atas. Lepas tu kita kena imbangkan dia je lah. Imbangkan. Okey, kalau kita tengok dekat sini, okey, kalau nak imbangkan dia, mangan dekat sini ada 1. Mangan kat sana ada 1. Alhamdulillah. O kat sini ada 4. Sebab itu kita letak 4 dekat depan H2O. Okey. H pula 2 kali 4, 8. H kat sini baru ada 1. That's why kita letak 8. Okey. Elektron pula, kan kita tahu tadi, mangan 7 jadi mangan 2. Jadi kita perlu tolak 5 elektron. That's why kita kena letak 5 dekat depan elektron. Jadi setengah persamaan yang sepatutnya kalau soalan minta, kita kena boleh tulis yang kat bawah ni lah. Okey. Hak ni untuk nak bagi faham kenapa perlu tambah elektron. Jadi kat sini dia dah ada tulis juga anak panah arah aliran elektron lah. Macam kita buat tadi, kita buat macam anak panah gitu pun tahu okey dah. Kalau soalan minta, tandakan arah aliran elektron. Okey. Okey, ada satu lagi sebenarnya. Okey, rasanya dalam gambar ni tak ada. Ni gambar ni hak saya ambil dalam buku teks. Antara bahan lain yang boleh kita gantikan untuk tempat kalium manganat 7 berasid tu, yang ini dia boleh diganti, okey, diganti dengan bahan kedua, ejen pengoksidaan yang kedua. Okey, ejen pengoksidaan yang kedua iaitu K2CR2O7. Okey nah. Nama dia adalah kalium dikromat 6 berasid. Okey, saya tulis kat sini. Nama dia adalah kalium dikromat 6 berasid. Okey nah, berasid. Okey, apa maksud dikromat 6? Maksudnya dalam ion kromat ini, dia ada kromium yang bercas 6 positif. Okey, dan kita perlu ada maklumat bahawasanya kromium 6+, pasangan dia apabila dia berubah, dia boleh jadi kromium 3+. Jadi nak terima berapa elektron? Confirm dah. Sini positif 6, dia punya nombor pengoksidaan. Sini positif 3. Jadi nak letak kat mana elektron, dia mesti tolak. Okey nah? Ataupun kalau kita letak tambah 3 elektron. Okey nah? Yang mana elektron ni adalah bercas negatif tadi. Maksudnya tolak 3 elektron, negatif 3, baru jadi positif 3. Silap nah. Ni elektron ni kita letak. Okay. Elektron ni kita letak dekat atas punya 3 elektron.
3 elektron ni bermaksud kita tolak 3. Tu yang jadi positif 3. Dia terima 3 elektron. Okey. Kalau nak buat dalam bentuk setengah persamaan sebenar, okey, saya turunkan sikit. Okey, saya turunkan sikit. Okey. Dia bermula dengan kromium Cr2O7. Okey, agak-agaknya ion kromat ni, kalium dikromat 6 ni, apa cas dia? Kalium bercas positif 1, Cr2O7. Apa cas dia? Okay, siapa tahu? Okay, kita tengok kat sini dekat kalium ada nombor 2. Maksudnya 2 tu datang dari siapa? Dari kromat. Bermaksud kromat itu bercas 2 negatif. Okay, nah? Sama macam yang Mangan tadi, larutan ni juga adalah berasid. Maka dia perlu tambah H plus. Okay? Dia terima elektron. Sebab apa? Dia mengalami penurunan. Okay? Menghasilkan kromium. Tadi dalam ni kromium 6. So dia akan jadi kromium 3 plus. Okay? Dan satu lagi, H dengan O sama macam yang ke atas tadi. Tak ada hasil lain melainkan H2O. Okay. Seterusnya, balancekan bahan. Kromium belah kiri ada 2. So kita letak kromium belah kanan pun 2. O belah kiri ada 7. O belah kanan kita pun letak 7. Okey. Hidrogen 2 kali 7 14. Dekat sini hidrogen pun jadi 14. Elektron. Okey, letak 3 juga ke? Kan tadi kita letak berapa elektron tadi? 3 kan? Tapi kena ingat, kromium kat sini ada 1. Menghasilkan 1 kromium. Sekarang ni kromium ada 2. Menghasilkan 2 kromium 3 plus. Jadi kalau 1 tambah 3, jadi kalau 2 mestilah kat sini bukan 3 lah. Dia kena jadi 6 elektron. Okey. Dan untuk persamaan ni, tolonglah awak buat berulang kali. Okey. Dengan cerita yang saya dah habaq tadi tu. Kenapa tambah H? Kenapa tambah H tadi? Sebab dia berasid. Kenapa tambah elektron? Sebab dia adalah penurunan. Okey. Kenapa boleh dapat H2O? Datang dari H dengan O yang kat tepi ni. Okey. Ini H dengan O datang dari sini. Okey. Tu dapat H2O. Ditulis ulang-ulang sampailah mahir, insya-Allah. Okey. Tak tanya dah. Kalau ada soalan, tanya. Kalau tak ada, dengar je lah. Okay. Saya tunggu awak nak jawab pun lambat. Okay, seterusnya. Ada di muka surat 15. Muka surat 15. Okay. Buka color. Okay, ada di muka surat 15 buku teks. Okay. Berkenaan permasalahan. Dia ada kena mengena dengan peroksidaan dan penurunan juga tu. Okey, ada eksperimen yang mana pertukaran ion ferrum 2 kepada ion ferrum 3 dan sebaliknya. Tapi kita fahamlah, kalau dari ferrum 2 menjadi ferrum 3, okey, ferrum 3 plus, okey, macam kita buat tadilah gambar tadi. Elektronnya duduk belah kiri ke duduk belah kanan? Duduk belah kanan. Satu ni tak tulis pun tak apa. 1 elektron. Okey. Okey. Duduk belah kanan. So, ini adalah proses pengoksidaan. Okey, nah. Pengoksidaan. Okey. Kalau yang sebaliknya, iaitu Fe3+ bertukar menjadi Fe2+, tetap sama juga. Elektronnya tu mesti berada di sebelah Fe3+. Sekarang ni dia terima. Hak macam ni dia lepas elektron. Kalau macam ni dia terima elektron. Jadi untuk proses yang kedua ni jadi Fe2, ini adalah penurunan. Okey.
Ini kalau kita tengok dari sudut terima atau buang elektron. Tapi kalau kita tengok nombor pengoksidaan, sebab mereka ni ion, kita tengok charge dia ni. Okey, kita tengok charge dia ni pun. Okey, kalau kat sini 2 positif, asalnya 3. Ni dah makin berkurang penurunan. Hak pertama tadi 2 jadi 3, naik bertambah pengoksidaan. Jadi apa fungsi air bromin ni? Jadi apa fungsi air bromin ni? Okay. Kalau kat sini larutan ferrum 2 sulfat iaitu ferrum 2 ni, ini akan jadi boleh pen color ni. Yang ini okay. Ferrum 2 hak atas tadi tu dia mengalami pengoksidaan. Maka dalam masa yang sama air bromin bila bertindak balas dengan ferrum 2 sampai jadi ferrum 3, maka ia adalah ejen pengoksidaan. Allah Akbar. Ejen pengoksidaan. Okey. Dan dalam masa yang sama, ejen pengoksidaan air bromid ini adalah bahan yang mengalami penurunan. Okey nah. Hak ni penurunan cikgu. Ni tindak balas lain. Saya cuma buat sebaliknya tadi seperti tajuk. Okey, hak ni untuk tindak balas lain. Jadi untuk penurunan sebenarnya dalam tindak balas ni, ini pengoksidaan dia. Penurunannya adalah berlaku kepada bromin. Okey nah. Jadi kalau yang kedua untuk penurunan bromin tu, kita tahu kalau bromin, okey, dia formula dia molekul lah. Dia cuma boleh jadi ion bromida sahaja. Okey. Br ada 2, Br bromida, so kita letak 2. Okey. Ferrum tadi dia dah lepas elektron. Jadi siapa yang nak terima elektron dia? Siapa nak terima elektron dia? Nak letak belah kiri ke nak letak belah kanan? Katakanlah letak belah kanan. Okey. Katakanlah letak belah kanan. Okey. Kita tahu elektron tadi bercas apa? Negatif. Di sebelah kanan ni dah sememang sedia negatif. Okey. Di sebelah kiri ni bromin, sebab dia tak ada cas, nombor pengoksidaannya adalah kosong. Kalau macam ni dia salah, tak balance. Sebab apa? Di sebelah kiri cas negatif, sebelah kanan cas negatif, sebelah kiri kosong. Jadi tak balance. Jadi salah. Okey, kita kena tukar. Dia bukan duduk belah kanan elektron. Tambahan pula, kalau duduk belah kanan, maksudnya elektron tu dilepaskan. Sedangkan yang lepas elektron tadi siapa? Ferrum 2 yang lepas elektron. Maka kat sini dia kena terima elektron. Okey. Dan oleh kerana ion bromida ni ada 2, bromin ada 2, okey, maka dia kena terima elektronnya 2. Okey, maka dapatlah setengah persamaan. Ini bahan yang mengalami penurunan. Okey nah, mengalami penurunan. Okey, ferrum 2 satu lagi fungsi dia kat sini adalah dia mengalami pengoksidaan dan dia adalah ejen penurunan. Okey. Ejen penurunan mengalami pengoksidaan. Okey, untuk nak menerangkan yang ini, okey, kita akan pergi kepada gambar rajah yang seterusnya. Okey, gambar rajah yang seterusnya. Okey, ini sebenarnya yang berlaku lah. Okey, kita bawa sekali lagi. Ini yang berlaku kepada Fe3+. Macam saya cakap tadi, kalau dia dah bagi Fe2 akan jadi Fe3. Kalau dah bagi Fe3, dia akan jadi Fe2. Kat mana nak letak elektron? Nak bagi sama kiri dan kanan punya cas, elektron kena duduk belah kiri. Okey.
Positif 3 tolak 1 sama dengan positif 2. Tapi siapa ini proses penurunan sebab nombornya dah berkurang. Okey, jadi kita nak tahu penurunan. Okey, siapa yang menurunkan dia? Ni dia. Zinc ni. Okey nah. So yang dia bertindak balas lah. Ini adalah ejen penurunan. Okey nah. Dan ejen penurunan dia juga mengalami proses apa? Mengalami proses pengoksidaan. Manakala ferrum 3 klorida ni dia mengalami penurunan tetapi dia adalah ejen pengoksidaan. Ejen pengoksidaan. Okey. Ferrum 3 klorida dia adalah ejen pengoksidaan, dia adalah bahan yang mengalami penurunan. Sementara zinc adalah ejen penurunan dan mengalami pengoksidaan. Kalau kita tulis dia punya persamaan untuk yang zinc tu adalah ya, kalau ini penurunan, yang kedua zinc. Zinc sekarang ni dia tak ada ion, jadi dia cuma boleh jadi zinc 2 positif. Ya. Tengok kat sini ferrum tadi terima. Jadi bermaksud zinc lepas. Jadi kalau lepas elektronnya kita letak dekat belakang. Okey, letak dekat belakang. Okey, so ini adalah untuk proses pengoksidaan. Okey nah. Ataupun kalau kita nak buktikan sekali lagi, zinc kat sini adalah kosong, tak ada cas. Zinc kat sini adalah positif 2. Macam mana nak bagi balance kiri dan kanan? Jadi kita letak elektron 2 kat belah kanan, elektron bercas negatif dan letak 2 dia jadi negatif 2. Positif 2 tambah negatif 2, samalah dapat kosong tu. Sebab tu kita letak elektron dekat belakang. Ini maksudnya elektron dilepaskan, mengalami pengoksidaan zinc ni. Okey. Seterusnya, tindak balas penyesaran logam daripada larutan garamnya. Ini pun nak tengok dari sudut pengoksidaan dan juga penurunan juga. Okey, pengoksidaan dan juga penurunan. Okey ya. Kita tengok kat sini dua bahan yang digunakan. Okey. Satu zinc, satu lagi larutan kupram 2 nitrat. Kita ambil hak zinc dulu. Macam slide hak sebelum ni, dia mula dengan zinc, confirm dia akan jadi zinc 2 positif, iaitu dia melepaskan elektron. Okey, kenapa dia lepas 2 elektron? Tadi saya tak sebut kenapa 2 elektron dia lepas. Kejap ada 1, kejap ada 2, mungkin nanti kita akan jumpa 3. Dia adalah berdasarkan cas. Sebab kita nak bagi balance positif 2, negatif 2. 2 ni. Okey, kita nak bagi balance supaya sama dengan kosong ni. Sebab tu kita letak 2 elektron. Dan sekali lagi, ini adalah bahan yang mengalami pengoksidaan. Okey nah? Bahan mengalami pengoksidaan. Dalam yang masa yang sama, dia ejen apa? Ejen apa? Malah dah saya nak sebut banyak kali dah. Okey, dia terbalik Okey, jadi maksudnya satu lagi bahan yang digunakan dalam tindak balas ni mesti mengalami penurunan. Tetapi yang mengalami penurunan ni siapa? Kupram 2 ataupun nitrat. Okey ya. Jadi saya bagi tahu siap-siap, yang mengalami penurunan adalah ion kupram 2 positif. Okey. Jadi ion kupram 2, oleh kerana tadi zinc dah lepas elektron, maka kupram 2 ni dia kena terima elektron. Kenapa terima 2? Sebab dia bercas 2 positif. Okey, so bila dia dah terima 2 elektron, asalnya kat sini positif 2, terima 2 elektron, tolak 2, maka jumlahnya adalah bercas kosong, nombor pengoksidaan kosong. Dan kupram yang nombor pengoksidaan kosong adalah
kupram yang tak ada cas. Okey, jadilah macam tu dan ini adalah proses dinamakan penurunan. Okey, penurunan. Okey, ataupun dia adalah ejen malas sebut. Dah banyak kali berbuih mulut duk sebut benda yang sama. Bahan mengalami penurunan adalah ejen, bahan mengalami pengoksidaan adalah ejen. Okey, boleh tak? Okey, kalau istilah lain sebenarnya sebelum kita belajar tajuk redox tingkatan 5 ni, okey, daripada zinc menjadi ion zinc, ini juga boleh dipanggil istilah pengayonan. Pengayonan sebab daripada atom jadi ion. Yang daripada kupram 2 positif jadi kupram, ini juga boleh dipanggil proses nyah cas, iaitu buang cas. Tapi oleh kerana kita berada dalam tajuk pengoksidaan, penurunan, jadi kita guna istilah pengoksidaan dan penurunan, itu sahaja. Tapi benda yang sama. Maksudnya pengayonan untuk cation, ion positif juga adalah pengoksidaan. Okey. Nyah cas ion positif juga adalah penurunan. Okey, itu sahaja. Okey, tak banyak dah. Okey. Satu lagi. Okey. Kalau tadi okey kita ada penyesaran logam daripada larutan garamnya. Okey nah. Okey, logam. Maksudnya logam ni hak nilah. Inilah logamnya. Okey, mana larutan garamnya? Larutan garamnya kupram 2 nitrat. Dan untuk nak menyesatkan logam daripada larutan garamnya, mestilah oleh pen. Buka color sikit. Mestilah oleh, kita tambah sikit kat sini. Oleh okey, logam okey yang lebih reaktif. Okey. Dia tak semua tindak balas boleh jadi. Jadi sebab dalam susunan zinc ni adalah lebih reaktif dari kupram. Jadi tindak balas ni boleh berlaku. Tetapi andai kata kita ada nanti tindak balas antara kupram tambah zinc nitrat. Okey, zinc nitrat. Silap kubur. Okey, zinc nitrat NO3 2. Okey. Kalau hak ni tak boleh berlaku, salah. Sebab zinc lebih reaktif dari kupram. Jadi kupram nak rampas nitrat, nak tendang zinc keluar, jadi tak boleh. Yalah. Okey, kena ingat juga yang tu. Okey, tak banyak dah. Kita tengok seterusnya. Okey, penyesaran halogen daripada larutan halidanya. Larutan halida ni samalah dengan larutan garamnya. Jadi cuma hak ni halida halogen. Dia adalah menjurus kepada unsur kumpulan 17 sahaja. Okey, jadi awak kena ingatlah susunan kumpulan 17 macam mana. Dia bermula dengan klorin, bromin, iodin. Jadi dari segi susunannya, jika ada unsur yang di atas, dia boleh tendang adik-adik dia hak duduk belah bawah ni. Hak atas ni kita boleh kata dia adalah lebih reaktif. Lebih reaktif. Itu je. Okey, kalau dalam tindak balas ni maksudnya klorin ni dia nak tendang siapa? Nak tendang kalium ke bromida? Dia nak tendang bromida. Okey, jadi klorin dalam tindak balas ni, klorin sebab dia belum lagi ion, maka dia akan bertukar menjadi ion klorida. Ingat nak, klorin kat sini ada 2, maka klorida pun yang terhasil 2. Okey.
Satu klorida terhasil dengan tambah satu elektron. Tapi oleh kerana dua klorida terhasil, tadi asalnya jadi satu klorida tambah satu elektron. Tapi ada dua klorida, maka tambah dua elektron. Okay, soalannya, ini pengoksidaan ke penurunan? Pengoksidaan atau penurunan? Penurunan. Ingat nah? Okey, tolong jawab. Okey, pengoksidaan ke penurunan? Tambah elektron. Tadi dah berbuih mulut sebut. Dan dia ejen apa? Okey. Okey, ejen apa? Okey, dua soalan tu yang perlu dijawab. Tambah elektron, ejen apa? Kalau kita tengok dari segi nombor pengoksidaan, klorin kat sini dia tak ada charge, maksudnya kosong. Klorida sini ada charge, maksudnya negatif 1. Nampak tak? Bertambah ke berkurang nombor pengoksidaan dia. Okey. Dan dekat dalam bromida ni pula, dia bermula dengan bromida, ion bromida. Ion bromida. Dan of course dia akan tukar jadi bromin. Okay, ingat tadi nah, kalau bromida 1 Br, kalau dah jadi bromin Br2, dia kena datang daripada 2 bromida. Okey, yang kat sini dia terima elektron. Jadi dekat sini dia kena buang elektron. Buang berapa elektron? Sama, 2. Okey, sebab tadi bromida ada 1, buang 1 elektron. Tapi bila dah ada 2 bromida, buang 2 elektron. Satu lagi nak tanya, bila dah lepas elektron, buang elektron, ini proses apa? Okey, dan ejen apa? Tolong jawab sendiri, tolong tanda sendiri. Okey? Okey, lupa nak cakap. Hak ni di muka surat muka surat 19. Okey, gambar rajah ni berkenaan ni di muka surat 19. Okey? Ada penerangan dekat buku teks tu panjang-panjang. Bolehlah baca sendiri, kok tak faham apa yang saya cakap. Okey? Tapi harapnya bacalah. Okey, hak last sekali. Okey, apabila dia gunakan bahan yang seterusnya yang kat sini. Okey, hak ni adalah sebenarnya penunjuk sebenarnya. Trichloroetana ini sebenarnya adalah pelarut organik. Itu sahaja. Organik ejaan organik. Okey, sebab apa? Sebab bila kita dah buat eksperimen yang tadi tu, okey, kita dah buat eksperimen yang tadi, yang ni, okey, air klorin menyesarkan bromida, okey, kita akan uji betul tak bromida disesarkan, dibuang daripada larutannya jadi bromin, okey, dengan mencampurkan dengan pelarut organik. Sebab dalam pelarut organik, okey, halogen ini dia akan menunjukkan warna dia sebenar. Kenapa? Sebab halogen dalam larutan aquas semua sama. Halogen dalam larutan aquas adalah tak berwarna. Tak berwarna. Mana ni? Tak berwarna. Okey. Boleh baca ni ya. Pen ni tak tahu dia masalah. Bateri pun kurang. Okey, tak berwarna. Tetapi di dalam pelarut organik, halogen ini dalam pelarut organik, dia akan menunjukkan warna dia yang asal. Ya, dia akan menunjukkan warna dia yang asal. Sebab tu mana ni? Okey, hak ni saya nak tinggalkan sebagai kerja rumah. Okey, awak boleh rujuk muka surat. Hak ni eksperimen dia di muka surat 20. Saya nak minta awak yang cari. Okey, trichloroetana, halogen dalam larutan aquas. Maksudnya dalam pelarut organik ni nak minta awak cari dalam Cl klorin, dalam CH3, okey, CCl 3 ni, okay, saya nak tahu apakah Allahuakbar. Nak tahu apakah warnanya.
Tak kisah awak nak rujuk kat mana, awak carilah. Klorin dalam klorin dalam trichloroetana apa warnanya? Bromin dalam ni apa warnanya? Iodin dalam ni apa warnanya? Tolong cari. Tolong cari. Okey? Awak nak Google ke, nak buka YouTube ke dan sebagainya, terpulang. Okey? Just nak tahu warna halogen-halogen ini dalam pelarut organik. Sebab apa? Macam saya cakap tadi, kalau dia dah disingkirkan dari larutan dia, masih lagi berada dalam larutan aquas, susah nak cam. Sebab mereka tak berwarna. Halogen dalam larutan aquas, contohnya apa? Contoh hak tadilah, hak guna ke atas tadi. Iaitu, kalium bromida. Ni semua tak ada warna ni. KBr tak berwarna. KCl tak berwarna. Ki tak berwarna. Semuanya tidak berwarna larutan-larutan ni. Tetapi apabila ia disingkirkan, dia tidak lagi bersama K, dia dah jadi klorin, dia dah jadi bromin dan dia dah jadi iodin. Bila berada dalam trichloroetana ini, dia ada warna-warna tertentu. Okey? Boleh Boleh. Dan satu lagi sebenarnya. Okey. Semua maklum kan? Pernah dengar ubat luka. Pernah dengar ubat luka. Salah. Ubat luka. Ada juga orang panggil ubat kuning. Bukan, tak dah. Ubat kuning tu. Okeylah. Dia sebenarnya adalah iodin. Yang dimasukkan dalam pelarut tak organik. Pelarut tak organik. Jadi warnanya kuning. Kalau kita campur, ni bukan maksudnya satu lagi lah nak minta pelajar-pelajar cari. Kalau kita campur pelarut tak organik, selalunya pelarut tak organik ni air lah. Pelarut tak organik. Okey. Dia nampak kot. Okey. Nak tahu juga warnanya apa? Ditambah. Kalau iodin tambah pelarut tak organik, apa warna dia? Bromin. Kalau tambah pelarut tak organik, apa warna dia? Dan last sekali, klorin. Okey. Kalau tambah pelarut tak organik, apa warna dia? Tolong siasat juga. Sebab hal ni hafal, bukan konsep ke apa ke. Jadi saya nak minta pelajar-pelajar cari sendiri. Hak ni dah bagi dah jawapan satu. Iodin tambah pelarut tak organik warnanya kuning. Okey, tolong cari untuk dua je lagi. Bromin dalam pelarut tak organik, klorin dalam pelarut tak organik. Tapi hak untuk tiga bahan ni dalam pelarut organik, nak minta pelajar cari sendiri apa warna dia. Okey. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Ada siapa-siapa nak tanya? Okey, Anis, bagus Anis dah tulis nama sebagai kehadiran. Yang lain pun boleh tulis nama dekat ruangan chat untuk rekod kehadiran. Ada siapa nak tanya soalan? Anis, ada nak tanya soalan? Anis, Syahir, Liana, Luqman. Okey, betul. 4 orang. Ke siapa lagi yang saya tak nampak nama yang hadir ni? Okey. Ayuni. Ayuni. Tak nampak Ayuni tadi. Ada siapa nak tanya soalan? Okey, kalau tak ada, kita akan stop kat sini perbincangan pada hari ini. Okey, harapnya boleh ulang tengok balik, tak ada masalah. Boleh baca dalam buku. Ada masalah juga lagi, boleh tanya. InsyaAllah. Okey, dan harap-harapnya awak tengoklah